perkara yang harus menjaga dan Ya. Kalau suami melakukan sempurna, Yaitu bagaimana istri tak sempurna ni? Apabila istri telah menunjukkan tanda mau jimuk. Bagaimana tanda dia tu nak jimuk tu? Sama ada nafasnya kuat atau badan istri atau paraknya bergerak-gerak atau matanya terbalik. Mata dia. Maka lakukanlah perkara-perkara berikut. Bila kata ada tanda lagu tu. Satu, mengetukkan pintu. Cocok 3 kali di bibir sebelah kiri parak istri dan baca ya Rahim sebanyak 3 kali. Dan cocok pula sebelah kanan pula 2 kali dengan bacaan yang sama, iaitu ya Rahim juga. 2, pelaga biji zakah, iaitu butir yang ada tak terlalu berzakah. Biji zakah tak. Biji yang ada atas zakah kita. Bukan butir tak. Bukan butir kotor. Butir yang ada di atas mulut. Yang ada atas biji. Dia kerah tu, dia ada waktu ada butir yang ada tu. Serah tengok. Atau katanya biji zakat. Tekan biji zakat kena pada biji ketik dia. Ulangi 3 kali. Kemudian sampailah masanya membaca doa untuk berjimuk. Mencari makam lazat. 3 mencari makam lazat. Ada 5 makam atau pintu. Cocok zakat ke salah satu pintu ini. Pintu inilah makam 5. Makam 5 tu. Kita ngaji dah lepas tu dah lah. Lihatlah kegiatan isteri. Jika dilihat atau dirasa bahawa isteri terkejut dengan tusukan itu, maka jima menerusi makam itu. Hingga dia izal. Kemudian cari pula pintu lain. Hingga semua pintu dipuasi. Pak, zakat kemasukan. Bila berjumpa makam lazat, makam 5 tu lah. Buatlah kali yang pertama itu masukkan zakat hingga habis. Sambil berzikir ya Rahman. Bila kata temu dah makam lazat ni, tekan rapat kali itu untuk dia. Lepas tu zikir ya Rahman. Barulah kalau boleh anak yang soleh lagi ni. Kenapa? Kerana kita ada lupa tak betul hai. Ingat tu hai. 5 tusukan bersongket. Untuk melamatkan keluar mandi dan melazatkan isteri, maka tekankan batang zakat ke biji ketik isteri apabila berdayung. Bila itu berdayung tu tekan. Sila tusuk zakat dengan perlahan, iaitu masuk zakat dengan koho-koho, perlahan masuk koho, tetapi sila tarik dengan cepat. Waktu tarik dengan cepat masuk koho. Iaitu waktu tarik keluar dengan cepat, waktu masuk zakat dengan perlahan. Ini menolong mencepatkan isteri izal dan melambatkan suami izal. Cepat isteri mudah keluar mandi, kita lambat. Lakukan demikian dengan sebab baiknya ia banyak beri faedah pada kita. Bersokat ni mana wisengek sikitlah. Bersokat mana tu. Wisengek sikit. Sengek mana? Akik naik sikit ke? Ni bersokat. Bang kata akik naik sikit. Dan akik wak naik sikit tu, ia tepuhlah batin zakat kita dengan ketik ia tu. Bersokat. Tertib sebelum menghafiri jimuk. Ada jimuk lagi ni. Menghafiri baru. Terutamanya bagi jimuk malam pertama, Islam telah menggariskan tertib yang baik dilakukan sebelum menghafiri jimuk. Antaranya 1, sunat bercukur serta menghilangkan bulu-bulu yang disunatkan membuang serta kuku yang panjang. Kita nak buat dulu lah. Bulu apa? Bulu hari-hari tu 40 hari kena cukur sekali ya tu. Awak cukur pun gutin tahu. Dia tahu waktu rabuk itu tak boleh ada cara setan.
Muat ada dia ikut dia, aku tak mau cara lah ni. Aku nak mengaji. Salah. Saya buat sekarang situ 40 hari nak cukup kali. Tak mau cukup pun guting. Bulu ari tu. Ni dia kita nak bini malam tamu ni sunat cukup tu. Dua, disunatkan bersihkan diri dengan mandi. Kemudian lalu memakai bau-bauan serta memakai pakaian yang bersih. Tapi tidak mesti terlalu bersih, terlalu baik tak pakaian tu nak bersih. Ya, 3, bila suami masuk menemui isteri malam tamu ni, memegang tangannya menghadap kiblat lalu berdoa. Masuk ngelapuk masuk bilik tu. Pegang tangan dia, lepas tu doa kata kan. Mana doa dia? Allahumma ala kitabika tazawwajtuha wa bi amanatika akhadtuha fa in qadaita li minha bi waladin faj'alhu mubarakan taqiyan zalila wa la taj'al lisyaitani fihi syarikan aw nasiba. Ni doa ni. Pak ambil wudu. Solat sunat 2 rakaat, ambil wudu dah sembahyang sunat. Sunat apa? Sunat menikah kahwin ada tu. Semaya. Jika belum mai isya lagi, maka lakukan secara berjemaah dengan isteri. Kalau tak mai isya lagi, berjemaah. Kalau kita kata semaya isya jemaah dah, kita masuk dalam bilik itu, semaya sunat. Sunat nikah kahwin je lah dengan isteri kita. Tapi saat ni tu dah, lepas harus berkata tangan saat ni. Dan sekarang lagi, nak pergi buat bung dia. Lepas tu doa ni dah. Lepas tu pergi buat bung dia ni. Kita kena baca doa. Barakallahu likulli wahidin minha fi sahibi. Doa ni. Ni tengok layak anak pada tu. Bak nikah kahwin tu. Lepas doa ni saya baca. Bawalah dia tu taat kita, dia ketua kita, tak ada akal kita. Ni tertik ni sebelum menghafal jimat. 5, sunat muji Allah dan berselawat kepada Nabi, keluarganya kepada Nabi, sahabat Nabi. Kemudian senggoh doa dan diamin oleh isteri. Doanya mana? Lepas pada Allahumma razukni ilfaha wa widdaha wa ridha hali wa ardini biha wajma' bainana bi ahsani ijtima'in wa aysara tilafin fa innaka tuhibbul halala wa takrul haram. Padu tambah orang tu tambah gila hak lain tu. Nah, sunnah untuk suami isteri menyebutkan harapan antara satu sama lain agar dapat didengari dan dipahami. Ya, disebut harapan kita ada antara dia kita dengan dia ni lagu mana nak duduk. Kita kecek lebih kurang tu lepas pada doa saat ni tu. 7, elok jika membaca surah suratul asri itu. Telah menyata harapan dan pesan tersebut. Sudah terkecek apa siap suara segala maka sudah kita baca suratul asri. 8, di sepanjang ketika sebelum jima itu maka disunatkan bagi suami isteri bersenda gurau, bercumbu rayu serta bercumbu dan bersukaria bagi membangkitkan suasana yang aman dan tenang bagi perasaan kedua suami isteri. Dua hal pada itu. Tertib mahfiri jima pula. Tak ni sebelum ni nak dekat weh. Nak mahfiri jima dah. Dalam suasana bilik di mana lampu yang tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap, maka lakukan amalan-amalan pula bagi menghafiri jima. Satu, semasa hendak membuka baju isteri baca doanya, Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah. 2, ini akan diikuti oleh baca surah Ikhlas. Lepas ada baca tu Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah, baca surah Ikhlas, baca keluarlah tu. Sekali lah padah lo tak ada enggak. 3nya selepas itu suami akan bertakbir Allahu akbar. Bini kata kejut sini kena udah kepikiran. Ada dahsyat dia tu. Rasa nak ni. Ni jadi ayat dia hak ni. Hak ni yang berkat tu hak ni. Hak ni yang sedap kali ni. Yang nak diberipu itu. Baknya kemudian suami bertahlil pula subhanallah. 5, selepas itu maka suami minta doa yang berikut pula. Tak ada buat apa lagi.
main dah. Oh, lawan. Betul tak mau saya kok man. Saya katina. Kena halar dulu. Ya setan banyak katina. Baik dia baca doa nak halar amak setan tu kata banyak. Nah, katina jatuhnya banyak setan katina tu. Setan katina yang mudah tu. Lepas pada tu baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Azim. Allahumma ja'alin nutfata zurriyatan tayyibah. In kunta qaddarta an tukhrija zalika min salbi. Itu dah. Nah, maka suami hafir isteri hadap kebelak dan ingat pada Allah hati kita tu. Dan berikan salam kepada isteri, Assalamualaikum ya Babar Rahman. Tujuh, lalu diajakkan jimat ada isteri. Satu kelimah yang punya arti cinta kasih saya, iaitu yang amat mendalam tu. Mana ajakkan jimat tu. Isteri akan jawab, salam suami, waalaikumsalam ya Sayyidal Amin. Isteri kena jawab. Kita kena kata ya Babar Rahman. Dia tu kena jawab kata ya Assalam waalaikumsalam ya Sayyidal Amin. Ini najah lah katina tu. Tertib memulakan jimuk dah. Kalau tak ni menghafiri jimuk ni nak mula lah. Bagi memastikan bahawa isteri bersedia untuk memulakan jimuk, maka perlu dipahami mengenai kegemaran farak. Ini kita tahu dah mengaji dah tu. Kata farak tu gemar dah, tak nak dah pada jimuk. Kita kena tahu. Yang telah dinyatakan hak tu diwayak dah. Jika isteri sudah sedia, maka tertib yang seterusnya adalah berikut. Satu, sambil memegang puting susu isteri, masukkan zakat ke dalam farak dengan tangan kanan, hukumnya sunat. Pegang zakat kita itu masukkan kanan sunat. Masukkan kepada syafah, yakni kepala zakat, kemudian bacalah doa. Bismillah. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Masuk ke dalam syafah baca doa ni. Doa ni nak ingat, doa nak hamba setan. Tu. Doa setan tak hari dah, setan takut dah. Karena kita ni baca doa banyak, dengan tahlil lagi, dengan takbir lagi, takut setan tak hari dah. Banyak cara kita buat tu. Kalau boleh anak tu anak solat sungguh nak tu, tak ada siapa setan rasa. Ada hal teruk sekalinya, ada tengah-tengah tak ada nak bismillah tak ada. Waktu dah anak jadi degil tak hati royak apa tak dengar kan campur dengan setan. Setan pun buat juga. Rugi sini. Bini kita nak ngomong dia. Kita tak ada bismillah ada hamba ya. Ya setan dia kat kita itu. Kalau tak ada bismillah tu ada dekat kita. Setan itu ni lari. Bismillah nak baca semua. Tak tu dia hak kita. Setan. Dua, kemudian carilah makam lazat dengan memahami mengenai makam yang lima. Lepas dah tu. Ia bertujuan membuka dan memuaskan hingga inzal pintu-pintu lazat isteri itu. Faham tu? Faham. Suami patut memulakan dengan mencari-cari pintu lauk, iaitu makam tengah. Mula pintu tengah tu. Diikuti oleh pintu kiri, kanan, bawah dan atas. Carilah pintu yang mana harus dimulakan dengan lihat keadaan isteri itu. Lihat keadaan dia lah. Jika dia isteri terkejut, bila ditusuk, dimasuklah tusuk ni ke salah satu pintu itu. Pintu lazat, pintu lima ni lah. Makam lima tu. Maka mulakanlah dari situ. Mula situ. Kejut mana, di pintu mana, mula situ. Perlu diingat makam yang lima atau enam sedala itu berubah kedudukannya mengikut peredaran masa. Dari itu maka lakukan apa yang digariskan di dalam ilmu insan, iaitu mengenai 3 lubuk nafsu. Ini boleh padah. 3 sunat suami isteri menutup sekian tubuh badan ketika melakukan jimat itu sunat. 4, setelah dicari pintu mana yang harus dimulakan, maka tusukkan zakat terus ke dasar farak. Bila kata dia tu sedak dia, kena ngacuk dia tu pada pintu tu kata. Pintu kanan dia kata. Kita tekan rapat sekaligus. Tanpa berdayung. Dengan tak ada berdayung dah. Duk yang itu tak. Kemudian lakukan apa saja cara ilmu ihsan.
dengan isteri inzal. Sebelum suami melakukan dayungan. Ini lepaslah sadar. 5, ketika isteri inzal, suami sunat memeluknya. Dari dia inzal tu, kita kena peluk dia dan cium hidungnya. Bila badan isteri itu bergerak-gerak, menggeletar tubuhnya, cepat nafasnya, maukah suami berdayung, maka hisap lidahnya. Kita kena hisap lidah dia. Sampailah masa untuk meneruskan jima lagi tu. Dia dah nak lagi, nak buat lagi lah. Tertib ketika keluar mani dan selepas jima lagi mana pula. Antara tertib semasa keluarnya mani suami sebagai yang digariskan di dalam Islam adalah sebagai berikut. Mana? 1, sesungguhnya masa izah itu setelah suami mendekati puncak jima, tidak dapat lagi mengawal kegelian rasa dengan jima. Itu masa jima, masa izah macam tu. Kita orang jatuh ni, suami tak kena lah, habis dah. Alih dah. Geli dia tu. Dia keluar lah mani tu. Ini adalah rasa kenikmatan yang agung. Yang seizah tu, rasa nikmat agung besar sekali tu. Tapi ia cuba dilambatkan. Kita jatuh kena dilambat kita keluar mani tu. Proses sampainya masa izah tu. Proses ni perubahan sampai masa izah kita kena dilambat kita jatuh. Jangan lebih cepat. Semasa izal, tubuh suami akan basah kementar, tubuh terketar. Terdapat perasaan puas karena mani dilepaskan. Mani. 2, suatu pancatnya air mani suami, maka sunat untuk suami membaca doa berikut di dalam hati baca. Allahumma ja'al nutfatana zurriyatan thayyibah. Ketika keluar mani tu, kita kena baca doa ni, dalam hati lah baca tu. Nampak ni. 3, jauhkan dari menghadap diri ke arah kiblat ketika suami itu memucukkan mandi itu. 4, disunat bagi suami dan isteri menyapu kaki baki mandi pada zakar dan parak dengan kain bersih telah disediakan. Sunat lagi tu. 5, sunat bagi suami mengambil air dari dalam becana yang telah disediakan semasa sebelum jima dan menyapu akannya. Agar air saat itu pada muka dan kedua tangan isteri, agar dia beroleh kesegaran. Cabai air berlepas ada keluar siap tu. Sudah ada jima, air sapu tangan, sapu muka, segar. Nah, sunat bagi suami mengambil air ludah pada langit, air liu lah air ludah ni. Air ludah, air liu pada langit, kemudian sapu kepada zakar. Sebelum suami basuhkan dengan air becana tersebut. Sebelum nak basuh, lepas ada jima ni. Ni air ni air di langit kita ni, sapu di zakar tu. Gagak. Coba dia. Apa tu lepas tu, duduk itu setar kan, basuh lah. 7, sunat suami makai semula pakaian. Lepas ada sudah jima tu, makai semula pakaian tu. Sambil bercumbuan dan bersuka-suka dengan isteri. 8, sunat hukumnya bagi suami basuh zakar dan berwuduk sebelum mandi junub. Sebelum mandi junub berwuduk. Sunat bagi suami dan isteri itu menyapu air sedikit demi sedikit pada sekitar tubuh sebelum mandi junub. Sunat jika mandi junub dapat dilakukan secepat mungkin bersama isteri. Kalau mandi cepat mungkin itu sunat. Kita boleh lagi. Tapi nak selalu tak ada juga. Lepas ada jemaah pun. Masa tak ada, ia nak kalah setengah jam. Lepas tu nak ke mana ni, berinya sejuk ni. Ini panas. Pamah Datuk tu saja. Oh, lama. Tak apa, Pak Ulang main tak radu. Kalau dia kata nak pergi jalan, apa jalan? Dia kata nak pergi jalan, pasak itu, tuah situ. Ada. Maksudnya nak pergi jalan, apa jalan? Waktu lama. Peluh lah tu. Kalau itu bila kata sudah siap tu, jangan kata pergi mandi lah. Jangan kata nak pergi semaya. Duduk dulu lah setengah jam. Buya hingga panah injing. Ya panah juga ini dalam ni. Ya moga ni nak buat minyak selendang ni yang makan agak sangat habis bikin. Habis. Mai daripada kaki hingga sampai kepala. Urat dia. Tertib meneruskan jimu. Tak ni sudah siap dah ni kita nak buat semula pula.
Ai gagah. Satu, apabila isteri mau berdidayung, maka suami hisaplah lidah isteri. Hisap mulut dia terus. Tak salah. Pertemukan nafas isteri dengan nafas suami. Sambil suami membaca ayat berikut. Di dalam hati sebanyak 3 kali baca. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. 2, kemudian dayunglah dengan perlahan pada itu. Dan sehingga zakat suami mencecah dasar farak. Mencecah makna merapat. Dasar farak dihumi farak. Mana dia? Dasar farak tu batu meriang dia. Bocok bagi kenikmatan mereka inilah dipanggil nikmatul ijab. Siapa di dasar semua. 3, di sepanjang suami menjima isteri itu. Tengah-tengah kita ada jima tu adalah sunat bagi suami menyukakan hati isteri. Ini bertujuan menyuka ni. Bertujuan membuka pintu nikmat ke-6 katanya. Banyak bertabak nikmat dia. Tengah-tengah kita ada jima dia tu, kita kena dia ada yang menyuka. Kita tu buatlah kalau nak. Apa disunatkan bagi suami melakukan kebaikan, berlemah lembut serta perlahan, berhati-hati dan timah rasa. Ini melakukan kebaikan ni bertujuan membuka pintu nikmat ke-7. 5, datangi isteri dari posisi mana yang disukai. Posisi ni kedudukan. Posisi. Datangi isteri dari posisi ada kedudukan mana yang disukai. Isteri kita nak suka hak mana, kita wahab tu lah. Makruh menjima isteri dalam keadaan berdiri dan dari belakangnya. Belakang itu makruh. Bagaimana dari belakang ni? Mana je? Kalau belakang. Belakang ni dia biasa ni. Kalau sendiri sana ni, dia tu tak apa. Belakang ni, orang mau pergi dia diri juga. Apa yang kita nak belakang? Suami dia tu. Ada juga gitu. Tak boleh tu. Makruh. Mau senegak tu untuk negak. Adalah belakang tu makruh. Haram menjima dubur isteri. Dubur tak boleh. Makruh bagi suami buang kain selimut ketika jimuk tu. Makruh. Dan sunat menindih isteri. Dan suami menindih isteri dengan badannya hingga suka bernafas. Makruh juga tu. Alat tinggi sangat dia. Tindih isteri, tindih bini kita hingga dia tu nak nyawa bahaya. Makruh begitu. Dan makruh juga menyakitkan isteri ketika jimuk. Nyakit dia, tapa dia, dia tak tahu. Tak boleh, sadis awak. Nampak dia tubuh molek, dada pun, nampak catak molek bagi kan. Hanya fikir, tak boleh kita makruh tu situ. Ada tengah-tengah tu. Orang tua tengok kejut. Alah anakku, ni fikir bekah dengan apa? Ada kot dekat orang fikir. Tengok sini, tak boleh lagu tu. Makruh waktu tu. Sakit juga dia tu. Betul fikir kita ni. Melihat para isteri ketika jimuk tu makruh juga. Kerana menimbul rasa malu pada isteri. Jadi isteri jadi malu tengok dia tu. Isteri juga makruh melihat zakah suami di kala ini, kala jimuk lah. Kala lain tengok. Bagi menghormati suami tu. Dan isteri berada di atas suami, makruh juga isteri di atas. Dan juga bercakap di jimuk. Ada juga kena buat dulu jimuk. Asal tanya apa duk yang buat kerja dulu di situ. Asal tanya kata ala gua nak sedap tak. Tak lagi tu buat sudah. Ya ke kena buat serabuk dia banyak kagak. Kita sedap sini tu tanya tu. Asal kecek lagi. Nanti pun sudah nak tanya kata kena sudah lah ni. Kalau kena esok kita buat pula. Itu mudah. Jika kita ada jimuk asal kecek. Karena ini mengganggu tupuan kenikmatan tu. Ganggu dia nak kesedapan kita tak ada sebenarnya. Tanya semalam tu. Lepas dah tu tanya. Tak boleh malu dah trik ni. Dah tu rugi. 7. Setelah satu persatu makan yang 5 dapat dipuaskan, maka tugas suami adalah untuk bersama menyapa ihsan dengan isteri. Cukup 5 makan dulu lepas tu. Nak agak redak ni. Aku ada satu makan betul kan.
Ni kena proses. Kena jaga. Dia boleh ni siapa yang makan tu, barulah kita ni keluarkan mani. Walaupun izah yang hendak disamakan itu, sama sekali dengan isteri kita tu. Bukanlah izah pertama bagi isteri. Izah yang besar itu sekiranya disempurnakan akan menimbulkan kelazatan agung. Dan ini adalah puncak bagi kenikmatan jima' saya. Kalau izah tu boleh besar, kita dengan dia boleh sekali tu keluar. Ni abang kata izah puncak kalau nikmat. Lepas ketika hampir keluar mandi tu, maka kami baca doa seperti berikut dalam hati pula. Alhamdulillahillazi khalaqa minal ma'i bashara faj'alahu nasaban wa tahra wa kana rabbuka qadira. Baca dalam hati lah. Ini namanya apa molek lah. Kalau ingat apa salah saja ni. Ni apa? Kakak doa tu kita ingat belakang tu. Hak ni jaga keselamatan kita. Ada setan tu. Mudah-mudahan dengan berdoa kat ni tu kita dapat anak yang soleh bila dapat anak. Nak ingat tu. Petua patah lagi pula. Segala apa yang dilaku mempunyai kesan. Punya kesan laku. Hak laku kita buat tu. Jadi punya bekas. Kesan-kesan ni tinggal bekas. Tu punya kesan. Tinggal bekas. Sama ada serta-merta bekas tu atau berjangka panjang, masa panjang. Berbagai petua patang larang telah diajarkan oleh orang Melayu tua kita bagi menjagakan kesihatan tenaga batin. Ia bertujuan, ia bukan ia putra patah larang lah. Patah larang tu. Ia yakni patah larang tu bukan bertujuan mengharamkan yang halal, bukan. Orang tua kita nak royak patah larang tu lah. Bukan kata dia ada haram kalau halal dak. Tetapi berupa nasihat yang hasil dari pengalaman orang-orang tua, orang-orang terdahulu itu. Hasil yang orang. Mana satu? Jangan amalkan minum air batu kerana ia mengakibatkan zakat jadi sejuk serta lembab dan mengakibatkan batang zakat menjadikan ngilu, lemah bila jima. Maka sejuk. Air batu ni air sejuk lah. Jangan amal gitu. Batang zakat harus biasa panas. Panas tak mau zakat. Jangan makan nasi berulangkan air. Tak akan suk semua ni. Makan nasi makan air. Makan nasi makan air tak boleh. Minum air setelah selesai makan nasi tak boleh juga. Lepas makan nasi makan lalu air. Tak boleh juga bagai tak agak aku tu. Jauhkan makan makanan bersifat sejuk. Makanan apa sejuk, zat sejuk. Atau telah sejuk, atau disejukkan. Nasi panas atau sejuk. Benda tu benda sejuk. Tak boleh makan benda sejuk oleh tujing. Nak jaga kita ni. Benda sebelum tujing jangan makan, tak boleh juga. Atau benda panas kita pergi sejuk. Tak boleh. Ia ni boleh mengakibatkan air mani, cair dan sepecut awal. Dia makan macam ni. Maka benda bersifat sejuk. Air mani kita dicair mudah duduk. Jauhi makan makanan yang berkuah, berlenang. Kerana ia melemahkan zakat. Kita makan nasi berkuah banyak nasi. Dia hirup dengan kuah. Tak boleh juga. Jangan terus minum selepas makan nasi. Minum selepas 2 minit. Lepas 2 minit minum lah. Jangan hambur nafas ketika minum tu. Nafas lalu. Tahan nafas. Ini membantu mengelakkan dari mudah lelah ketika jima' tu. Mudah letih. Dia kata nafas kita minum air. Lepas dah jima' pun tak boleh juga. Kita nak minum air lalu tak boleh juga. 2. Jauhkan minum air ketika badan sedang panas. Badan kita panas. Lepas main bola, panas tak. Kulit tak makan air lalu. Tak boleh gitu. Kerek ni kena beradu dah. Dah amal lah tu. Punah badan. Kena jaga kata. Jaga tenaga batin. Bila sejuk badan, barulah minum air. Jangan makan kepak ayam sayak. Daging. Ayam daging lah. Sayak dia menjadi amal makan sangat. Kerana ia melemahkan zakat. Jangan makan nasi sejuk. Panaskan dulu orang sejuk tu, tak ada apa tu dulu. Kurang makan pisang ambung, pisang awak bu tu. Kira kaya sejuk, tapi tak banyak tu. Pisang bu. Kira-kira nama.
Saya pura. Saya buat. Kena? Saya pura. Tak usah tu. Kalau buruk ni pun tak payah no. Tak buruk. Dia cantik ni nak bisa batu ni. Tak bulat besar tu lah. Tak boleh nak amal makan lah. Tapi yang zat banyak tu kalau budak-budak patut yang makan tu. 3. Jauhkan minum air selepas jam 10 malam. Lepas semua tak boleh makan air tu. Walaupun air panas. Makan air teh tapi tak boleh tu. Kayak bu ni tak boleh makan air nak dah semua. Tu 10. Tu. Kerana ia melemahkan urat-urat pinggan dan bawa sengah badan. Kalau tidak amal lagi tu. Jauhkan buat air di tempat air bertekung. Tempat air tak ada jalan lah, air tekung, air duduk dia. Jadi dibuat air kecil kita di situ. Carilah tempat yang kering dahulu, barulah buang air besar. Air besar ni berak. Ini melatihkan mengawal utuk zakat. Dengan baik. Itu zakat tu lebih. Zakat yang kedua. Ini melatihkan mengawal otak zakat dengan baik. Zakat yang kedua tu dia lebih. Jangan mengamalkan melacak, kerana ia memaksa mani keluar dan melemahkan zakat. Ada amal hang tu. Melacak. Itu melacak. Tak itu tu. Tak itu banyak ayat ni. Ada amal sangat tu. Amal sekali boleh kata kelamu motor. Boleh juga tu Allah. Aku nak amal anak hari tak boleh gitu. Dia punah agak tu bang kita paksa dia keluar mandi. Dia tak ada nak keluar, kita dah kacau tu. Dia letihlah gitu. Pak jangan bertubuh dengan perempuan jauh lebih tua. Kalau perempuan tua jangan ada yang bininya dia lah tua. Tua umur 40. Bini kita yang muda, bini orang tua. Jangan biar isteri menindih zakat ketika tidur. Ketika jangan biar dia tindih zakat kita. Aliran darah yang sempurna amat perlu pada zakat. Aliran ini perjalanan darah. Karena di waktu tidur darah menuju zakat. Tindihan dari paha dan lutut yang sejuk itu menyekat aliran itu, aliran darah itu. Perjalanan darah itu ia sekat itu kalau sini. Dan melemahkan zakat. Jangan buang air kecil di atas tanah atau ketika berendang dalam air. Jika kita dah berenang dalam air tu, dah kecil belah-belah ke dalam air. Tak boleh. Tak sama saja tak boleh juga. Kena tak apa-apa. Tak kayu kena kan. Lepas tu kata ketika tu. Nanti pun nak lah tu. Dia ada kata lah itu. Di Padang dah tu. Jaga. Jika umur lebih 30 tahun, jauhkan dari jima' lebih dari 3 kali seminggu. Itu umur 30. Umur 30 ni jauh dekat seminggu 3 kali ya jima' tu. Yang lebih ada tu. Karena perlu cukup masa membina kembali tenaga batin. Jangan jima' dalam air. Jangan terus minum air selepas jima'. Rehat dulu 15 minit. Barulah boleh makan air. Lepas pada jima' tu. Jangan biarkan pinggang terhatuk dengan kuat, kerana ia mengakibatkan mati pucuk. Hatuk kuat dah. Allah kacau. Kacau umur-umur. Kalau bahasa berutuh. Ada juga ajak apa yang punah kat sini. Jangan biarkan zakat terendang. Terendang ni yang ni duduk rendah. Yang ni di dalam parak tu. Terendang dalam parak begitu lama selepas berdina. Mana dah tahu dalam parak tu rendah situ. Tak boleh, kamu dah tak baik. Tak molek lagu tu. Jangan jima' isteri sedang haid kerana mengakibatkan penyakit jima'. Jangan colak gigi dengan mucuk, tangkai bunga lalang, kerana ia mengakibatkan zakat jadi lemah, kurang bertenaga. Mucuk, senang mucuk lah. Lepas tu takal lalai. Tak boleh rakam tak tu. Apa tua Cina kuno, Cina kuno, Cina lama, Cina dulu. Melamatkan kuah mandi, lagu anak tua dia. Pencucian mandi sebelum masa adalah berada dalam kejagaan atau dalam perhatian berikut. Satu, kesihatan akal fikiran suami dan jiwa suami itu. Nak kesihatan oleh akal dan fikiran.
Kalau akal yang kita duk serabu, duk mikir rata tu, tak ada, abang tak rasa akal, yang mudah keluar. Yang mana? Ada kena cek situ lah. Dua suhu, iaitu serok udara sekeliling semasa berjimat berlangsung. Dia kena serok itu ni. Serok nafas kita masa kita berjimat tu, kita serok. Ambil udara di sini kita. Masa berjimat. Sampai tu kalau kita rasa nak tubik, kita serok nafas di dalam. Dia akan berada. Ada rasa dulu nak tubik tu. Lepas tu, kita ada jimat. Nafas kita jangan habis. Jangan nyawa degah, nyawa kokoh. Baru rasa sayang. Jimat tu. Baru dah payah keluar mandi. Kalau duduk nyawa degah, nyawa suk tak lama tu. Suhu tu iaitu serok nafas tu lah. Serok udara. Sekeliling tu. 3 berapa lama masa jarak antara jimat sekarang dan dulu. Nak itu situ, nak periksa situ lah. Kita jimat dulu dengan sekarang. Baru ni, dah ni tu, masa lamuan. Kalau masa dekat-dekat, semalam lepas jimat pula lagi ni. Ini nak lama mana je itu. Dah. Sebab lama masa yang diambil bagi melakukan istimta. 5 cara-cara jimat, iaitu kelakuan jimat dan cara berdayung. Nah, jenis makanan dan minuman dan cara bernafas. Ya cukup. Masyarakat Cina dahulu telah lakukan cara yang baik bagi menahankan mani dari terpecuk terlalu awal. Pecuk ni keluar lah, tubik, terpecuk. Iaitu mudah atau cepat keluar mani. Terpecuk terlalu awal, mudah atau cepat keluar mani. Mereka mendapatkan beberapa perkara-perkara yang di atas tadi mendatangkan kesan kepada buah zakat. Buah zakat ni butir kotor. Maka zat-zat yang terkandung dalam buah zakat itu yang menjadi rahsia cepat atau lambatnya keluar mani berada di situ. Iaitu di buah zakat itu. Cepat lambat keluar mani itu buah zakat. Habisnya ada nyakit aloe. Si aloe tu yang butir jadi berakar. Batu kelo tak betul. Dia jadi begitu. Menjaga dia. Dia nak berlambat banget keluar mani tu, dia bergantung di situ di buah zakat. Karena di buah zakat, di putih kotor, dia pak proses ke air mani. Sebelum nak tubik, dia pergi proses itu dulu. Dia air mani dia tak rata. Tubuh kita tu. Habis tu kalau saya nak tubik, dia masa lain lah ke dah. Dia duduk rata, tubuh kita duduk lakar. Ramai dia pergi hipung situ lah. Pergi hipung di putih tu. Cara memain buah zakat ni dengan menggosok dan memegangnya buah zakat. Langkah-langkahnya berikut. Langkah dia, cara dia. Satu, memulakan peraturan ini, iaitu menggosok, memegangnya. Bila zakat suami keras dengan pertolongan isteri. Bila keras molek tu, isteri itulah gosok, pegang gitu. Tak usahlah dia dilakukan istimsak terlalu lama. Karena ini akan menjadi suami terlalu geram. Lama tak ada. Kalau dia tu yang mudah juga tubik keluar mani. Dia nak main istimsak lama, tak main itu. White crew lama tak apa. Dia tadi, Allah lama. Kita awal semua. Tak ada juga lama-lama tak apa. Dua, isteri megang buah zakat suami dengan lembut dan perlahan. Berhati-hati. Jangan dipegang terlalu kuat. Tak ada juga. 3, jangan sekali isteri megang batang zakat suami sepanjang jimuk. Jangan. Pegang batang zakat. Miskin kalau dia banyak lah. Kalau hak anak-anak tu, ni nak pegang. Pak, dengan perlahan isteri masuk dengan zakat suami dalam haraknya dengan menggunakan buah zakat. Dengan menggunakan buah zakat suami sebagai memegang. Ni dia bos diri. Pak ni kaedah ni kaedah hak Cina. Cara hak Cina. Jadi dia bos diri. Boleh apa dia? Kita kerah molek kat dia bos ni dia betul lah boleh. Tu. Boleh lagi dia lambat juga. 5, mulakan dayungan dengan masuk perlahan dan menarik dengan cepat. Ini cara dia.
Saya nak boleh lambat. Masuk perlahan. Tarik cepat. Jika masuk sogoh, jika tarik cepat sikit. Tapi jangan tubuh habis lah. Lambat lah gitu. Nah, paling banyaknya buah zakat suami yang adalah selalu dipegang oleh isteri di sepanjang masa dayungan tu. 7. Apabila suami terasa geli tanda mau izam, maka disuruh isteri mengeluarkan zakat dengan memegang buah zakat sambil menarik sedikit buah zakat itu ke bawah. Lakukanlah dengan perlahan dan lembut. Bawa kata kana tubik tu, kita suruh dia waktu baik. Dan dia tak main ni. Dia tak main ni. Kita tak. Bawa tu kita wasana geli, dia tubik dia pergi hayat zakat pula. Lepas suami menarik nafas panjang dan menunggu hingga perasaan kembali tenang. Kalau wasa nak tubik itu, wasa nak tubik dah air mandi itu. Kita nak tarik nafas panjang, tarik dalam lah. Lepas tu nasi dulu hingga perasaan kena semula buat pula apa. 9. Apabila suami kembali tenang, maka isteri masukkan semula zakat itu ke dalam faraknya. Sebagaimana cara di atas. 10. Apabila izah mau dicapai serentak dengan isteri, sekali, serentak mana sekali dengan isteri, maka dayungan itu diteruskan saja. Jika cara ini dilakukan betul, maka suami akan dapat menahan mani hingga 30 minit. Lamanya, barulah keluar mani. Kalau buat cara tak dengan itu. Boleh tahan. Sampai ke 30 minit, setengah jam, 30 minit. Padan lah setengah jam tu. Setengah jam tu, duk dia nyalimo siapa dah jalan padan dah. Nak kita kosong apa dah jalan. Tak pada itu tu. Petua ini baik diamalkan sekiranya suami punya masalah sedemikian. Masalah mana? Masalah terpecut mani segala awal. Itu masalah demikian. Kalau kita kejahatan ini jadi mudah keluar mandi, kita ada masalah tu, nak buat cara lah ni lah. Terutamanya bagi pasangannya yang baru mendiri rumah tangga, baru menikah kahwin tu. Kamu orang tu. Kerana kegemaran amat tinggi di kala itu, di kala dia tu baru mendiri rumah tangga tu. Ya apa katanya gerai dia tu itu sikit. Banyak. Selamat mencuba. Cuba tengok. Tapi nak cuba lah, tak ada cuba lagi. Nanti kita rumah tangga tu lah, nak cuba. Jimat petua guru pula. Berikut adalah perlakuan jimat yang khas bagi membangkitkan rasa nikmat yang tinggi tegak ke atas isteri. Setelah isteri menunjukkan tanda-tanda ingin dijimat, lakukanlah perkara-perkara berikut ni. 1. Mengambil rusuk nama dia. Sebelum istintak, maka dakak isteri dengan menemukan rusuk kiri suami dengan rusuknya. Temu itu. Ambil rusuk tanya tu. Temu rusuk kita dengan rusuk dia. Sambil menarik nafas dengan cepat. Isyaratkan bahawa seolah-olah suami menarik tepi rusuk kanan isteri dengan tangan kanan dalam keadaan seperti berjabat. Kemudian tangan suami itu ke rusuk kirinya sambil mengisiknya. Isik ni gosok lah. Ke rusuk kiri suami. Dalam hati menyebut, aku Adam, aku Hawa. Aku hendak hak aku balik. Ingat itu. Mana yang kita ambil rusuk lagu ni. Ingat lagu tu lah hati kita tu. Aku Adam, aku Hawa, aku hendak hak aku balik. Ya kerana Hawa ni jadikan Hawa kerana dia ambil itulah rusuk tu ada hal kiri tu. Kita je berapak rusuk kita kiri kanan dia. Bila kata berapak kita katalah kita ada. 2. Mengetuk pintu rahim. Tusuk 3 kali. Ke bibir bahagian luar parak, bahagian kiri. Di luar, bahagian kiri itu 3 kali. Ya parak ni, ya 2. Ada sebelah kiri, ada kanan. Parak tu so, ya. Piyah dia. Kami hinggi getuk piyah lek kiri itu 3 kali. Sama berzikir ya rahim 3 kali. Kemudian ulangi pula dengan bibir luar sebelah kanan pula 2 kali. Ingat zikir ya rahim 2 kali. 3. Tusukkan biji zakat. Tekan kepala zakat suami ke biji kelentik isteri itu. Biji zakat itu berada di hujung kepala zakat. Betul-betul di atas lubang kecil. Di atas lubang kecil. Kepada biji zakat tu.
Kulit sari. Kena lagu mana kita. Apa kerah tengok itu. Lepas tu atas pada mulut dia tu. Ada butir rasa tutup tu. Jelah tu. Allah bang dia biji dah. Pak baca doa jimuk. Iaitu baca bismillah. A'udzubillah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Baca hingga akhir tu. Dan doanya bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. 5 mencari makan lazat. Ialah makan 5. Mana dia makan 5? 1. Makan kanan 1. Lepas tu 5 tu ayat kata hidup di dalam 5 ni lagi. Amak tak kira itu tu. Amak gapo 5 1 tu. Ini ayat katanya hidup di dalam 5 tu lagi lah. Bahagian 5. 1 makan kanan iaitu adalah mengenai pintu yang di kanan. Caranya dihunjurkan kakinya yang kiri dan dilipatkan kakinya kanan. 2 makan bawah, dilipatkan kaki kedua. 3 makan kiri, makan hadap mengenai pintu yang kiri, maka caranya dihunjurkan kakinya yang kanan dan lipat kaki kiri. 4 makan atas, caranya ialah dengan berdiri kedua kaki isteri. 5 makan tengah atau pintu tengah. Caranya cara nak buatkan makan tengah ni ialah dengan mengangkat isteri agar dia seolah-olah duduk darah tengah dia dari depan. Maknanya ada gambar makan 5. Itulah. Ni tusukkan kelemasan. Lagu mana tusukkan kelemasan? Yakni memasuk zakat semuanya dengan sekaligus. Masuk sekaligus. Setelah bertemu makan lazat. Bila kata temu makan sedap dah, masuk sekaligus. Tusuk zakat ke lubang farak sehingga tergelam semua batang zakat. Pada ketika itu baca ya rahim, baca tu tambah jatuh. Pada ketika itu baca ya rahim. Zikirnya ketika itu ya rahim, tak ada kata tambah dah. Zikirnya pada ketika itu ya rahim. Pada ketika kita perapatkan zakat kita ke dalam farak. 7 mengangkat lidah. Sebelum berdayung, tungkapkan hujung lidah suami ke langit-langit. Tungkap itu. Cara bertuah ni abang kata. Cara amalan agak dulu. Sebelum kita nak jemur, akik lidah naik rapat di langit. Lepas tu sambil niatkan di hati, tidak turun lidah aku, tidak turun mani aku. Bila rasa geli, berhati berdayung. Tak tahu itu. Akik dari situ. Lidah kita asyik rapat dengan langit. Lepas tu niat apa saat ni. Tidak turun lidahku, tidak turun maniku. Selagi mana lidahku tak turun, maniku tak turun. Lepas tu bila rasa geli, berhati berdayung. Waduh. Tarik nafas dalam dan selawat dan nafas 3 kali turut-turut. Baru disambung semula. Jika hendak keluarkan mani, barulah turunkan lidah. Kalau awal tu ada turun lidah tu. Berterawak tengok. Ini cara bertuah dia. Bismillah, gisilan puncak. Gisilan puncak untuk melamatkan keluar mandi dan melazatkan isteri. Ialah bila berdayung, tekankan zakat ke arah biji keletik isteri. Bila kita nak dayung tu, tekan situ dulu. Tusukkan, iaitu masukkan zakat perlahan, tarik laju. Isteri akan cepat izah, suami akan lambat izah lagi. Rekasan jimuk di dalam Islam. Wallahu a'lam. Dia